السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى خصوص روح الإمام حجة الإسلام أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله الباري وقدس الله سره. ثم إلى خصوص روح العالم العلامة الشيخ أحمد فهمي ابن زمزم الندوي المالكي رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره. ثم إلى خصوص روح العالم رباني شيخي وشيخنا أبو يابا بخر الأنوار ابن الشافعي حفظه الله تعالى ومتعنا الله بصحته. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة، واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengizinkan kita untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu pada ketika ini. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat jadi bantuan, bekalan dan pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat, adik-adik pelajar sekalian, kita sambung pengajian Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu al-bari wa qaddasallahu sirruh. Sambung daripada pengajian kita yang lalu, muka surat berapa? 45. Yang tu Jawi Karumi tu 45 lah. Nasihat ke-20 tu. Ya nah.
dan terimalah nasihat Khidir alaihissalam tu kan. Di situ. Ingat tak? Situ Muka surat 45, dan terimalah nasihat Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan terimalah nasihat Al-Khidir alaihi salam. Al-Khidir yakni Nabi, iaitu seorang Nabi. Atas satu pendapat, Al-Khidir iaitu seorang Nabi, Nabi Khidir alaihi salam. Ada juga pendapat mengatakan Khidir alaihi salam ni adalah wali. Adalah wali yang tu. Apa nasihat Nabi Khidir alaihissalam? Iaitu nasihat dia ketika ia Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam suratul Kahfi itu Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Yakni bersangkut paut dengan nasihat yang ke-20 ni, iaitu jangan kita tanya, jangan kita banyak bertanya, tetapi hendaklah kita ni banyak beramal. Yang dimaksudkan bertanya ni iaitu bertanya tentang perkara-perkara yang hanya boleh dapat dijawab dengan amalan. Contohnya daripada segala rahsia-rahsia ketuhanan, rahsia-rahsia kerohanian, kita tanya yang tu kepada guru kita. Maka setiap bagi jawapan yang tersebut itu hanyalah dapat jawapan dia apabila kita sampai ke tahap yang tersebut. Nak sampai ke satu tahap tu iaitu dengan amal, bukan dengan ilmu. Ilmu itu panduan, tunjang dia ilmu, tetapi nak sampai itu dengan amal. Contohnya orang tanya kita bagaimana yang dinamakan, dikatakan tauhid zauqiyah. Kan? Jadi nak sampai ke tahap tauhid zauqiyah tu iaitu dengan beramal, bukan hanya dengan semata-mata menghafaz ta'rif. Tu. Baik. Jadi di sini Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih, dalam nasihat yang ke-20 ni, beliau membawa datang perkataan Nabi Khidir alaihissalam yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim di dalam suratul Kahfi, iaitu fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra, yang bermaksud maka janganlah engkau ni kena kepada Nabi Musa alaihissalam segera bertanya kepada aku tentang suatu yang engkau nampak, suatu yang berlaku kepada engkau, hinggalah sampai masanya. Nak tanya tu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu, hal sesuatu tu kepadamu. Jadi Nabi Khidir alaihissalam berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, kamu jangan tanya selagi mana aku akan kamu jangan tanya tentang sesuatu, biar aku sendiri yang memberitahu tentang hal sesuatu yang kamu nampak itu kepada engkau. Yang ini disuruh Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam bersabar dalam masalah ni. Disuruh Nabi Khidir alaihissalam menyuruh Nabi Musa alaihissalam bersabar dalam menunggu sesuatu ni payah. Tambah-tambah lagi yang melibatkan tentang lidah kita ni. Itu sesuatu yang payah. Jangan kita kata Nabi Musa alaihissalam dia tak sabar. Nabi Rasul mana boleh tak sabar? Ilmu tauhid kena jaga. Sagi baca kitab ni duk mengajak kawan, kita pergi ambil ayat ni, kita buat dalil kata Nabi Musa alaihissalam pun tak sabar.
Salah besar lah yang tu. Pasal Nabi Musa ni bukan takat Nabi lagi Rasul, dia termasuk di kalangan ulul azmi. Ulul azmi itu Nabi yang banyak sabar, menahan segala bala-bala ataupun ujian Allah. Habis tu dalam bab masalah ni pasal apa? Pasal Nabi Musa AS, Nabi Musa AS, tiap perkara yang Nabi Musa nampak tu bertentangan dengan syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Musa AS. Sebab tu pihak rosak harta benda orang bertentangan dengan syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda, bunuh anak kecil dan sebagainya. Baik, jadi di sini dapat kita ambil dalil ataupun bukti bahwasanya sesuatu itu akan terjawab sendiri apabila kita sudah sampai kepada tahapnya. Jadi hendaklah kita beramal dengan amal yang soleh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat kita dan membukakan pintu hati kita dengan segala rahsia-rahsia. Nak sampai kepada sesuatu tempat, sesuatu maqam tu, dia kena melalui jalan dia. Kalau kita buat udah macam mana kucing lari daripada harimau, jawab dia tak berjumpa jalan. Maka mestilah kita mengikuti laluan yang betul untuk kita dapat sesuatu yang kita inginkan. Contohnya kita nak inginkan kejayaan dalam ilmu yang kita tuntuti, mestilah kita melalui disiplin-disiplin dia. Begitulah juga dengan amal ibadah. Kita nak dapat kejayaan dengan amal, mestilah mengetahui prinsip-prinsip dan selok-belok amalan kita. Jadi kita boleh tanya diri kita, kita duk sembahyang, duk patuh perintah Allah ni nak apa? Tu, kita nak apa? Nak apa? Duk mai buat kebajikan ni nak apa? Nak pahala. Ya, nak pahala. Pahala tu kita boleh belanja, kita boleh masuk syurga. Setiap sesuatu perbuatan mesti ada tujuan dan kita mengejar tujuan kita tu. Beramal juga boleh jadi mengisi masa lapang. Tak ada apa nak duduk rumah, main masjid lah. Yang ni sesuatu perkara yang merugikan kita sendiri. Pahala tu boleh dapat dengan kita buat baik, tapi bukan wajib Tuhan bagi. Pahala tu boleh Allah Ta'ala musnahkan dengan Allah Ta'ala campak sifat riak, takabur dalam hati, habis rosak. Jadi nak buat sesuatu mesti ada maksud dia, sama ada tujuan dunia ataupun akhirat. Sebab memang macam tu. Kita menuntut ilmu mesti ada maksud dia, mesti ada tujuan dia. Kita mengajar ilmu mesti ada tujuan dia. Begitulah juga dengan amal-amal yang kita buat. Dan tujuan yang tertinggi sekali iaitu nak ma'rifatullah, orang panggil, nak kenal Allah, nak kenal sifat-sifat Allah. Jadi setiap amal, kalaulah kita bertujuan ataupun bermaksud untuk ma'rifatullah ataupun nak kenal Allah, maka dia mesti berperaturan. Dia mesti ada undang-undang dia, dia mesti ada sistem dia, dia mesti ada cara dia. Tak boleh kita hentam sembrono. Hentam sembrono tak boleh. Kerana apa? Kerana akan menyebabkan tak sampai kepada maksud. Amal ni dia dua jenis. Cara mudah nak kita faham. Yang pertamanya, amal yang menjadi tabiat, amal yang baik yang menjadi tabiat. Amal yang baik, amal soleh yang menjadi tabiat kepada kita, iaitu tabiat yang baik. Apa tu tabiat? Tabiat ni benda yang berlaku selalu kepada kita, benda yang tak boleh dipisahkan kepada kita. Contohnya manusia mesti makan. Tabiat kita makan. Tabiat kita kalau kita sedih kita keluarkan air mata. Kalau kita sonok kita akan ketawa gembira. Tu tabiat manusia. Itulah tabiat tu. Amal yang menjadikan tabiat iaitu amal yang tidak diisi dengan ruh di dalam dia. Yang tidak diisi ruh di dalam amal tersebut. Contohnya ikhlas, contohnya khusyuk, contohnya tawadhu', rendah diri ketika kita beramal.
Macam kita sembahyang berjamaah, ada orang 20 tahun istiqamah sembahyang berjamaah, alhamdulillah. Tetapi akhlak dia bukan akhlak yang terpuji. Sikap dia sesama umat Nabi SAW bukan sikap yang baik. Dia tak dapat nak jaga lidah dia, dia tak dapat nak jaga mata dia, dia tak dapat nak jaga telinga dia. Tetapi dia beramal 20 tahun sembahyang berjamaah. Itu amal yang telah menjadi tabiat. Tetapi tidak ada ruh pada amal ni. Maka orang ni tak confirm orang baik. Kerana buah bagi setiap amal soleh itu mestilah akhlak yang baik. Biasa sekali. Oleh kerana nak membuktikan perkataan ini daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, ustaz dengan kawan ustaz pi ke kedai kopi. Ustaz pi ke kedai kopi, ustaz mengendap. Orang tua-tua di dalam lingkungan umur 60 tahun hingga 70 tahun, game pencin lah. Mereka ni balik daripada sembahyang maghrib, sembahyang isya waktu tu. Sebelum sampai rumah, lepak di kedai. Apa mereka duduk sembang? Ni orang yang sembahyang berjamaah ni, 15 tahun, 14 tahun istiqamah, merangkak pergi masjid. Jadi ustaz duduk dekat tu dengan kawan ustaz, ustaz pasang telinga apa mereka sembang. Selepas daripada sembahyang isya menyembah Allah Subhanahu wa taala, apanya sembang perkara galak-galak. Perempuan ni kepiah di atas kepala. Itu amal yang tabiat. Wal'iyazu billah. Tidak ada ruh pada amal tu. Keloloh kita tak boleh nak buang. Cinta pada dunia tak boleh nak buang. Bahkan kalau kita tanya kepada dia, semasa kamu sembahyang tu, berapa tempat yang kamu mesti kena khusyuk? Kalau tak dapat tempat ni, kamu sia-sialah sembahyang kamu, rugilah kamu. Mesti tak boleh jawab. Pasal tidak melalui majlis ilmu amal tersebut. Jangan kita jadi macam ni. Jadi amal ni mesti bermaksud, mesti ada maksud kita, iaitu kita nak makrifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ambil amal yang satu lagi. Bukan amal yang tabiat. Iaitu amal-amal yang tergerak amal tu kerana apa? Kerana cinta kita kepada Allah, ataupun nak menjadi hamba Allah Ta'ala, ataupun takut dengan azab Allah, ataupun nak menjunjung segala titah perintah Allah. Mesti tergerak dengan maksud tu. Setiap kali nak beramal, barulah amal tu dia akan bawa kita, dia akan angkat kita, dia akan elokkan diri kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Baik. Di dalam kita beramal macam ni, apabila amal-amal tu dia bawa kita kepada maksud, dia akan menyucikan jiwa kita. Kalau dalam istilah ilmu tasawuf tu, iaitu tiap-tiap wirid tu pasti akan mendapat waridat. Wirid tu amalan yang istiqamah. Amalan yang kita susun, yang kita bawa, sama ada amalan tu kita ambil terus daripada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan-amalan yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun amalan-amalan yang kita ambil daripada guru-guru kita yang dinamakan tariqah. Kita jadikan amalan harian kita, maka dinamakan wirid amalan tersebut. Seperti membaca Quran, seperti berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti berzikir, bertahmid, bertasbih dan segalanya. Maka amal-amal yang kita lakukan ini ditetapkan masa dia. Walaupun ianya satu perkara sunat, tetapi ditetapkan masa dia. Dan masa ni tak boleh diubah. Amal yang kita nak buat belah pagi tak boleh kita ubah pergi tengah hari, kena buat belah pagi. Dan sekiranya kita tinggalkan kerana kesibukan, maka wajib, orang panggil bukan wajib zati itu, wajib atas jalan sebab, atas jalan adab, kita kena qada dia, supaya istiqamah kita tak hilang. Maka amal-amal ini dinamakan warid, maka dia akan mendapat waridat. Amal ini dinamakan wirid dan dia akan mendapat waridat, yakni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahsia-rahsia, makrifah dan sebagainya. Jadi sebelum sampai kepada tahap ni, tahap Allah Ta'ala anugerahkan di dalam hati kita segala rahsia-rahsia makrifah
maka janganlah kita bertanya dengan sesuatu perkara yang kita masih belum layak untuk mendapatkannya. Kita tanya guru kita, macam mana yang kata tajalli, macam mana Allah Ta'ala tajallikan di dalam hati hamba tu, rasa zauq, macam mana kita nak tahu perkara-perkara yang rumit-rumit, yang mana segala perkara ni hanya boleh kita sampai, hanya boleh kita ketahui, hanya boleh kita dapat melalui dengan amalan-amalan apabila dah cukup tahap amalan yang kita bawa tu. Sebab tu Nabi Khidir alaihissalam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, dia letakkan ayat ni di dalam bab ni. Nak cerita apa dia? Nak cerita ada perkara yang tak boleh kita tanya selagi mana masa dia tak sampai. Maka kita kena tunggu dengan sabar, beramal dengan sabar. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, oleh kerana itu janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya. Jangan kita terburu-buru sangat. Dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segalanya bagimu. Akan nampaklah segala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Bagi kita. Pasal apa orang-orang yang sampai, orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan mereka tak sama dengan kita. Keinginan kita ni, kalau kita masih ada masa lapang, masa tak buat apa-apa, kita masih ada. Sedangkan dari segi istilahnya, mana ada masa lapang, masa semua kena penuh. Masa dia kena penuh. Kita ada masa lapang, kita boleh berjoging, kita boleh berbasikal, kita boleh nak jaga kesihatan kita. Walaupun para doktor dah sepakat kata kalau kita training apa semua tu hanya memberi kesihatan kita 20% saja. Lagi 80% iaitu pemakanan. Kalau kita tengok guru tu pasal apa tak pernah jogging tapi sihat. Depa puasa banyak. Depa mujahadah kuat. Sebab tu kencing manis tak ada, darah tinggi ada. Yang ada kencing manis, darah tinggi, hak muda-muda macam saya ni ya. Sebab apa? Pulun kesakan. Makan banyak kan. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi guru-guru ni mereka beramal dengan anugerah Allah yang Allah Ta'ala berikan di dalam hati mereka. Mereka dapat nikmat khusyuk, mereka dapat nikmat ma'rifah, mereka dapat nikmat musyahadah, nampak kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semayang nampak kapek hijau ni lah. Sedapnya semayang kita tak pernah rasa. Sedapnya zikir kita tak pernah rasa dalam semayang. Mulut kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Aku hadapkan dadaku kepada Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Hati kita tak ingat Allah pun. Apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah yang kami sembah, Allah sajalah Tuhan yang kita sembah, tak ada yang lain. Dan Allah Ta'ala sajalah yang kita minta tolong, pasal Tuhan saja yang boleh tolong kita. Hati kita pergi ke laut mana dah. Apabila kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka, selamat sejahtera ke atas engkau. Siapa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh, moga-moga Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkatan ke atas engkau ya Rasulullah. Tak ingat langsung kita Nabi. Tu 3 tempat yang mesti kena khusyuk dalam sembahyang. Bukan maksud kalau tak khusyuk tu batal sembahyang, tapi rugi. 3 tempat ni sekurang-kurangnya mesti kita hadirkan di dalam hati kita. Paling lekeh sembahyang orang kata khusyuk, hak ni kena 3 ni. Hati kita tumpu betul. Kalau kita pernah pergi umrah, pernah pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqam Madinah, hadirkan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, seolah-olah kita menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal nak tarik hati kita merindui Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ketika tu kita mesti ada di dalam hati kita rasa seronok duduk di dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi. Dan pada ketika tu hati kita kena berasa bahawasanya kita nak jaga sungguh-sungguh agama yang Nabi bawa kepada kita, iaitu agama Islam. Dan kita nak berkhidmat kepada Nabi SAW. Ketika kita duduk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir tu. Bahkan sebagian ulama mengatakan, mereka berjanji, ya Rasulullah, aku berjanji, kata aku nak tolong bangunkan agama Islam ni supaya aku ini menjadi kebanggaan kamu ya Rasulullah. Hati mereka hadir macam tu ketika assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, macam mana rasa? Jangan duk tanya. Kan, pasal apa tak sampai masa buat dulu lagu tu, apabila sampai masa Allah Ta'ala anugerahkan waridat, Allah Ta'ala anugerahkan anugerah yang baik di dalam hati kita, maka kita akan mendapat seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki, dan kita akan merasai seperti mana yang dirasai oleh orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segala-galanya bagimu, ternyata ataupun nyatalah pada hati kita segala rahsia-rahsia ketuhanan. Firman Allah dalil dia, sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Maksudnya selagi akan engkau perlihatkan, selagi akan aku, yakni Allah perlihatkan akan kamu akan tanda-tanda kebesaranku, kebesaran Allah. Allah Ta'ala akan buka hijab kepada hati kita, kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena pada ketika itu mata hati kita sudah bersih, mata hati kita sudah terbuka, mata hati kita sudah dapat musyahadah, memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nampak Allah, Allah tak boleh nampak kebesaran Allah. Kan, macam kita tengok seorang sultan, dia keluar, dia datang ke satu majlis, dia keluar daripada kereta yang mewah, dia berjalan, kita nampak apa? Hebat. Padahal hebat apa? Rendah, perut pun boroi, kecil manis, darah tinggi semua ada. Tapi dengan tentera dia, dengan pengiring dia, kita nampak hebat. Hal tu kita tengok makhluk dengan pandangan mata hati, memuliakan makhluk, kita nampak hebat pada diri seseorang tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai masa dia, seperti mana yang ayat yang Allah Ta'ala firmankan ni, Tuhan buka mata hati kita, kita tengok langit, kita nampak kebesaran Allah. Macam mana yang tadi tengok sultan berjalan, nampak hebat dia tu, kita tengok langit, nampak hebat Tuhan. Nampak hebat tu macam mana? Dengan zauqiyah, dengan perasaan, dengan keseronokan, dengan kebahagiaan, dengan kelazatan nikmat rohani. Tak tahu nak abang lah, sedap. Kita tengok burung-burung berterbangan, kita nampak kekuasaan Allah. Kita tengok langit yang terapung, yang berdiri langit ni tanpa tiang, kita nampak apa dia? Kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kegagahan Allah. Macam orang angkat berat tu, angkat berapa? 500 kilo katakan. Kita nampak dia angkat berat, tapi hati kita nampak apa? Hebat orang ni. Ni langit duk terapung ni, lagi berat pada orang angkat berat tu. Tapi oleh kerana hati kita tertutup, tak pernah pun kita nampak kebesaran Allah. Pasal apa? Pasal hati tertutup. Kalau hati kita terbuka dengan ma'rifah, kita akan nampak kebesaran Allah. Dalam sembahyang semua ada. Tu dalam sembahyang, setiap bacaan dalam sembahyang tu, daripada A sampai Z, sampai bagi salam, cuma hijab lah, hijab hati kita tu pasal banyak dosa dan macam-macam. Kemudian Allah Ta'ala firman, fala tasta'jilun, maka jangan kamu terburu-buru mendesak aku, mendesak Allah, supaya berikan segala alamat-alamat kekuasaan Allah. Jadi di sini fala tasta'jilun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita, kata kita ni manusia memang suka tergesa-gesa. Tambahan lagi dalam nak meminta. Apabila seseorang tu tergesa-gesa di dalam meminta, seolah-olah dia menekan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka diharamkan makbulah, takkan dapat. Dia takkan dapat.
No? Jadi kalau kita nak minta apa pun, doa ke apa pun, kita kena faham, iaitu bahawasanya standard kita, taraf kita, darjat kita minta. Hak tu, takat tu saja. Adapun nak menunai, nak memberi, Allah. Kita hanya fokus pada bahagian kita berhajat dengan benda tu, rendah diri lagi. Tu. Hinakan diri kita. Bukan nak suruh Allah bagilah, tapi kemampuan kita tak ada. No? Orang panggil, kalau nak bagi Tuhan cepat makbul macam mana? Tadarru'. Orang panggil tadarru', rendah diri. Bangkit tengah malam, bertobat sungguh-sungguh, mengaku segala salah kita, kemudian mohon. Dah lepas dah malam ni 10 Syaban semalam, tu tempat-tempat baik nak minta. Kita sangat perlukan benda tu. Contohnya kita nak minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit anak kita. Anak kita sakit, kena tukar buah pinggang ke apa ke, memang mendesak perkara tu. Tadarru', rendah diri. Mesti dalam hati kita kena tahu bahawasanya yang boleh menyembuhkan, boleh menyelesaikan masalah kita hanyalah Allah. Kerana Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apabila kita tahu tu, kita kena tadarru', rendah diri. Bukan doa biasa-biasa, doa dengan rendah diri. Macam mana doa dengan rendah diri? Tahu kehinaan kita tu. Tak ada apa sikit pun pada diri kita ni kemilikan, kekuasaan, tak ada langsung. Pandang sehina-hinanya dengan diri kita, no? Maka Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat kasih sayang, dia akan beri. Dia akan beri. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya jangan terburu-buru mendesak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan sesuatu. Kalau dalam bahagian tajuk ataupun nasihat ke-20 ni, iaitu jangan terburu-buru nak mendapatkan anugerah-anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mestilah kita kena mengikut bahagian-bahagian dia, kena mengikut tingkatan-tingkatan dia. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya. Masa apa dia? Masa kita nak dapat anugerah tu. Sebaliknya kita banyaklah beramal supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan anugerah yang baik kepada kita. Dan yakinlah bahwasanya engkau tidak akan sampai ke penghujung jalan kecuali apabila engkau terus berjalan. Ni macam kefahaman yang kita kena faham. Kita tidak akan sampai ke penghujung jalan. Penghujung jalan itu apa? Usul ila Allah. Sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu hati kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita ma'rifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah kita tak berjalan, tak akan sampai kepada penghujung, tak akan sampai kepada maksud yang sebenar. Maksud yang sebenar, iaitu nak apa? Nak ma'rifah Allah, nak jadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar, nak mentaati Allah zahir dan batin, nak dapat kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi kita kena berjalanlah, berjalan ke hadrat Allah, iaitu dengan melakukan amal ibadah, mengikut panduan-panduan yang betul. Baik. Allah Subhanahu Wa firman, kerana firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Surah Fatir. Maksudnya, apakah mereka tidak mahu berjalan di atas muka bumi ini, lalu mereka dapat melihat segala sesuatu untuk menjadi i'tibar. Jadi di dalam ayat ini asal dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita supaya berjalan, mengembara, pergi kepada tempat-tempat yang banyak memberi manfaat kepada kita, supaya hati kita boleh mengambil i'tibar daripada cerita di tempat-tempat tersebut, dan juga boleh mengambil i'tibar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita bermusafir, kita dapat melihat keindahan alam, hati kita dapat jinak dengan Tuhan. Tu syarat dia. Tapi sebelum nak berjalan tu, kena pergi Mekah Madinah dulu, settle hak tu. Ni pergi Korea dulu, pergi Jepun dulu kan, pergi K-pop dulu. Mekah Madinah tak pergi lagi. Teruklah nanti ni nak jawab tu.
No, pasal guna harta ke tempat yang Tuhan tak suruh. Tuhan suruh guna harta tunai haji ataupun umrah, tetapi kita guna harta pi tempat lain dulu. Cari penyakit lah semua tu. No? Jadi tujuan kita mengembara musafir kenapa? Nak dapat di dalam hati kita iaitu ma'rifah Allah ataupun melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buat laut, Tuhan buat pantai, Tuhan buat pokok, Tuhan susun pokok-pokok tu cantik. Kalau macam pi Langkawi tu putih pantai, Allah lah yang susun. Bukan daripada menteri mana mai dia susun aku tu. Laut pula kalau biru, elok. Kemudian laut tu berombak, ada bukit pula kat tengah laut. Kan? Tapi kena tengok laut lah, laut pantai dia, jangan duk tengok perempuan pakai bikini tu. Hak tu cari penyakit dah, kan? Jadi kita tengok segala benda-benda ni pasal apa? Nak takarrub ila Allah. Hati kita nak hampir dengan Allah, nak mengingati Allah dengan segala ciptaan-ciptaan Allah Taala yang istimewa ni. Tu tujuan asal dia. Tetapi ayat ni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala diletak di sini iaitu apa dia? Iaitu bagi nak mengkuatkan katanya, iaitu kalaulah orang tu dia tak berjalan, dia tak akan sampai ke penghujung maksud dia. Dalam ayat ni Allah Taala suruh kita berjalan. Berjalan ni ada dua. Yang pertama berjalan yang zahiri, mengembara lah, melancong. Yang keduanya berjalan yang rohani. Yang rohani ni macam mana? Kita berjalan dengan melakukan amal ibadah. Dari satu ibadah kita buat, lepas tu kita buat lagi, kita buat lagi, kita buat lagi. Kita baca Quran, kerana apa? Kerana kita nak didik hati kita supaya mengingati Allah. Kita berzikir, kerana apa? Kerana kita nak didik hati kita, kita nak suci hati kita supaya kita senang mengingati Allah. Kita bangun di tengah malam, bersembahyang, kerana apa? Kerana kita nak bersihkan nafsu kita, kita nak cucikan nafsu kita supaya dia tak tarik kita kepada perkara-perkara yang menghalang kita sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu perjalanan rohani orang panggil. Kalaulah kita tak berjalan dari segi rohani ini, maka kita tidak akan sampai kepada maksud mencintai Allah ataupun ma'rifatullah habis. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, demi Allah, seandainya engkau terus berjalan, beribadat terus, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat, iaitu terbuka mata hati kita dengan segala rahsia-rahsia ketuhanan. Dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana, ke mana? Tempat-tempat anugerah Allah Subhanahu wa taala, iaitu maqam-maqam yang tinggi di sisi Allah. Kita kena bermujahadah melawan hawa nafsu untuk kita bersihkan hawa nafsu supaya kita sampai ke maqam ataupun tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Kerana punca daripada segala kejayaan ialah pengorbanan jiwa raga. Nak sampai ke hadrat Allah Ta'ala, nak jadi hamba Allah Ta'ala yang Tuhan sayang, kena korbanlah jiwa raga kita, kena merasai kepenatan. Kadang-kadang kita tak tahu pun benda-benda yang macam ni, tapi Tuhan nak kita lalui perkara yang macam ni, maka Allah Ta'ala beratkan takdir hidup kita. Tak sama dengan orang lain, dalam berkeluarga, dalam apa, jadi tak apa-apa, kena hak nusat, hak ni sat, susah hidup di dunia. Kalau kita nak kalau kita nak faham, yang itulah jalan nak pi ke syurga tu. Jalan nak pi syurga ni dipenuhi dengan perkara-perkara yang hawa nafsu tak suka. Siapa suka sakit, siapa suka susah? Nafsu memang tak suka. Allah Ta'ala kenakan kepada kita jalan tu. Maksudnya Allah Ta'ala sedang halakan kita nak pi jalan ke syurga. Maka kita kena sabar sungguh-sungguh. Kita kena sabar sungguh-sungguh. Sebahagian orang dia memahami apabila hidup senang Tuhan redha, yang tu salah. Kalaulah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kekayaan dunia, kita kena ingat kekayaan dunia, kesenangan dunia bukan jadi bukti kata Tuhan sayang kat kita. Kerana anugerah tersebut dia berkongsi dengan orang kafir. Orang kafir pun dapat.
Yang orang kafir tak dapat, Allah Ta'ala anugerah apa? Taqwa, ibadat. Orang lain tak boleh puasa ni 10 Syaban, kita boleh puasa. Allah Ta'ala kurniakan kepada ibadat, amal. Allah Ta'ala kurniakan dalam hati kita iman, syukur, taqwa dan sebagainya. Tuhan kurniakan yang tu. Maka yang tu baru tanda Tuhan sayang kat kita. Tuhan sayang kat kita. Jadi nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ni perlukan pengorbanan jiwa raga. Kita kena korban jiwa raga. Seperti perkataan Zunnun Al-Musri rahimahullah ta'ala bagi salah seorang muridnya. Katanya, jikalau engkau bersedia untuk berkorban dengan segala jiwa raga kamu, maka teruskanlah perjalanan kamu. Jikalau tidak, maka tidak perlu engkau mengikuti lorong-lorong ahli sufi, iaitu ahli tasawuf. Kata Zunnun kepada anak murid dia, kalau dah sanggup nak korban jiwa raga, silakan. Nak sampai ke darjat yang tinggi di sisi Allah, sanggup, silakan. Kalau tak sanggup, tak perlulah mengikuti lorong-lorong ahli sufi. Jadilah orang biasa. Nanti apabila mati, nasib baik masuk syurga. Tak nasib baik, duduklah dalam api neraka. Nasib baik, kira nasib. Kan? Kalau ahli sufi ni confirm. Apabila sampai kepada darjat yang tinggi di sisi Allah, confirm masuk syurga. Mana bukti? Bukti dia iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu, wahai orang yang berjiwa tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu suka jumpa Tuhan, Tuhan suka jumpa kamu. Redha meredai, masuklah kamu daripada kalangan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Itu jaminan masuk syurga kepada orang yang bernafsu mutmainnah. Nak sampai ke darjat nafsu mutmainnah, mestilah mengikuti lorong-lorong sufi. Ahli sufi tu bab lain lah kalau nak mengaji tu. Rukun dia, syarat dia dan sebagainya. Baik, habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, nasihat ke-23, tinggalkan 4 perkara. Aisyah masuk dah? Masuk? Belum ni? Masuk dah? Masuk dah? Ni pasal main tajuk lain ni. Wallahu alam. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan tak? Ada? Kalau ustaz tanya boleh jawab tak? Tak apa, tak tanya lagi. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.